Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, pada malam ni. Insya-Allah kita menyambung kelas pengajian kita ni berkenaan dengan Kitabus Salah daripada Fiqh Muyassar, Kitabus Sunnah. Mana kita kalau tadi sampai itu kita dah habiskan tentang solat khauf, solat khauf. Kita rangka bahawa solat khauf mempunyai beberapa cara pelaksanaan dia. Kerana kita ikut pada ayat 239 suratul Baqarah, 239 Al-Baqarah, ia adalah cara dia adalah ketika mana pertempuran berlaku. Dan ada pun dalam surah At-Taubah 103, dia adalah berkenaan dengan tajuk pelaksanaan solat itu dalam ketika peperangan. Dia mula dengan tajuk qasar solat 101, kemudian masuk tentang perang, dan apa Allah Taala beritahu kepada kita cara solat ketika waktu berkenaan. Baik. Hari ini kita akan masuk insya-Allah kepada fi salatil Aid, tentang solat Aid, Aidain. Aidain, dua hari raya. Dan kebetulan kita dalam beberapa hari lagi akan menyambut hari raya, maka tajuk ni adalah sangat sesuai lah untuk kita bincangkan malam ni. Baik. Dikata fi salatil Aidain, mengenai solat dua hari raya. Okay, Aid ni pasal dia bagi Aid tu Aid sebab dia diraikan setiap tahun. Setahun sekali datang masa diraikan lagi. Sambutan tahunan dipanggil. Setiap kali mana kita selesai daripada ibadat puasa, maka kita ada Aid Al-Fitri. Aid Al-Fitri bukan fitrah. Al-Fitr maksud dia berhenti puasa. Daripada iftar. Kaftara iftar kan. Al-Fitr Al-Iftar maksud dia even zakat pun zakatul fitr. Zakat berhenti berpuasa. Lepas tu kenapa? Waktu yang sunnahnya adalah bermula daripada hari malam hari raya lagi, ataupun pada pagi hari raya sebelum daripada didirikan solat sunat hari raya. Kalau didirikan solat sunat hari raya, maka dia tidak lagi menjadi sah sebagai zakat, maka jadi sedekah saja. Okey. Baik, ala kulli hal itu berkenaan dengan zakat, tapi yang kita bincangkan sekarang ni adalah berkenaan dengan salatul Aidain, solat hari raya itu sendiri. So jadi Al-Fitr, Al-Adha pula berkaitan dengan tajuk penyembelihan korban. Dhaha yudahi dhahiyatan, itu korban lah. Dhaha berkorban, dhahiyah korban. Jadi bila kita kata Adha berkaitan dengan korban, hari raya korban, ia juga bersempena dengan tamatnya pelaksanaan haji ataupun tamatnya wukuf di Arafah. Maka hari ke-10 tu diraikan dengan penyembelihan binatang korban bagi orang yang menunaikan haji ataupun tak menunaikan haji. Orang yang tak menunaikan haji dia akan buat, dan orang yang menunaikan haji dia akan serahkan udhiyah dia atau hadiu dia. Baik, fi salatul Aid mengenai solat dua hari raya. Wal Aidani, dua hari raya berkenaan adalah huma Aidul Adha wa Aidul Fitr. Kedua-duanya adalah Aidul Adha dan Aidul Fitr. Hari raya korban dan hari raya berhenti berpuasa. Senang juga. Kalau ada fitri orang ingatkan fitrah. Tapi bukan maksud dia fitr itu maksud dia berhenti puasa. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyatun. Okey, dan kedua-dua hari raya berkenaan, hari keraian berkenaan mempunyai munasabah yang syar'i. Dia bukan benda tu adat resam, tapi dia berdasar kepada syarak. Okey. Fa'idul fitri bi munasabati intihai muslimin min siyam syahr Ramadan. Maka Aidul Fitr adalah dengan bersempena tamatnya orang Islam daripada berpuasa bulan Ramadan. Berhenti puasa bulan Ramadan, maka puasa Aidul Fitr pun dilaksanakan. Wal Adha pula bi munasabati ikhtitami ashri Dzulhijjah. Dia dengan bersempena
tamatnya 10 awal Zulhijjah, hari yang paling disukai Allah Ta'ala dilakukan amal ibadat di dalamnya. Kan kita kata tidak ada mana-mana hari yang amal soleh pada Allah Ta'ala suka dilakukan amal ibadat dalamnya berbanding dengan hari-hari yang 10, iaitu 10 awal Zulhijjah. So tamat 10 Zulhijjah ada Aid Adha, tamat Ramadan ada Aid Fitri. Baik. Wa sumiya aidan, dan dinamakan Aid tu Aid. Kenapa? Li'annahu ya'udu, kerana dia akan berulang. Dia akan berulang. Wa yatakarraru fi waqtihi, dan dia akan berulang pada waktunya. Dia akan kembali balik dan dia akan berulang pada waktunya. Itu sebenarnya dipanggil Aid, tu Aid. Macam orang buat Aidil Milad kan, hari lahir kan, hari lahir. Tapi kelakar juga, dia ambil bulan kafir, bulan Islam tak tahu. Kebanyakan orang yang meraihkan hari lahir mereka akan ambil bersempena tarikh bulan kafir, bulan Islam tak tanya, tak tahu. Itu sebab kelakar juga lah. Dan bila diorang raikan apa, diorang raikan, dia kata Nabi pun berpuasa pada hari baginda lahir. Dia tanyakan Nabi berpuasa pada hari Isnin, Nabi kata itu hari aku lahir padanya. Kalau Nabi SAW berpuasa, ia bukan hari raya. Sebab hari raya hari makan dan minum, mengingati Allah Ta'ala. Adapun hari bila berpuasa, dia bukan hari raya. Faham tak? Sebab tak ada sambutan hari lahir. Adapun orang sikit suka gad nak sambut, macam mana kan? Kadang tu dalam apa? Grup family pun kadang orang ucapkan, Pak Mentua ucapkan, kita kita nak kata ya ke tidak, dia tak tahu, keras je. Tak ada kata terima kasih, tak ada benda. Terima kasih pun tidak. Kalau diorang tanya, siap. Yang tanya je. Tanya kita start lah. Kalau tak tanya kita, memang hari lahir bukan adat Islam, bahkan bukan kerajaan yang patut disambut. Bahkan kalau kita hormati seseorang, bapa kita, mak kita, bukan tunggu hari ibu, hari bapa, hari suami, hari isteri, tak ada. Kan, your husband is your husband every day, bukan once a year. Ya, isteri awak tu isteri awak juga sepanjang tahun, sepanjang hari, bukannya setahun sekali. Pelik. Kadang-kadang terpengaruh dengan barat. Diorang tak ada raikan setiap hari. Diorang tidak menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebab tu diorang terpaksa buat satu hari, hari bapa, hari mak, hari nenek dia, hari guru. Hari dia kurang ajar guru, satu hari dia bagi hadiah kat guru. Lepas tu guru pun cakap, alhamdulillah dapat hadiah. Sepanjang tahun kena hina. Apa bongok kan? Itu contohlah, nak faham kan? Yang kita ada hari-hari macam tu. Macam hari buruh kan, 1 hari bulan tu hari sosialis. Geng sosialis tetapkan hari dia 1 Mei, hari buruh. Bersempena labor kan, dia lawan kerajaan sebagainya. Yang apa kelas-kelas bawahan. Ini kadang-kadang kita asyik terikut dengan barat je. Apa benda yang buat, kita pun buat. Valentine lah, hari kerajaan tahunan lah, kan? Anniversary anniversary perkahwinan, anniversary pertunangan, anniversary jumpa, mula jumpa, anniversary, habis semuanya. Tak apa-apa tak tahu. Bila suami tak sambut, dia kata awak tak romantik. Apa ngarut kan? Ala kuliah dia, kita dah terpengaruh dengan kaedah dan cara barat. Diorang tak ada penghormatan kan di sisi mereka. Sistem kekeluargaan tu dah hancur musnah. Tak ada dah. Respect parent tak ada kan, apa sayang anak tak ada. Salah sekali. Kan sistem kekeluargaan, perkahwinan pun diorang tak hormati. Salah sekali, diorang tak ada pun nilai-nilai tersebut. Lepas tu diorang terpaksa buat 1 hari untuk ingat bapa, 1 hari untuk ingat mak, 1 hari untuk ingat sekian. Kita tak ada. Adapun kita punya kerajaan yang dibawa untuk dalam Islam ni adalah kerajaan bersempena dengan tamatnya ibadat kita. Faham tak? Tamatnya ibadat, hari-hari musim-musim ibadat bersempena dengan tamatnya ibadat. Bukannya kerana kita suka-suka atas dasar apa seronok-seronok, tak ada. Bahkan ia adalah di antara yang orang kata walitukmilul iddata dan surah Al-Baqarah 185 walitukmilul iddata, supaya kamu sempurnakan bilangan hari-hari puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu mentakbirkan, besarkan Allah di atas apa dia hidayah kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, moga kamu akan bersyukur. Itu kita kena faham tujuan kita bertakbir pada raya sebagainya sebab itu. Baik. Wa fihi masailu, padanya ada beberapa soalan. Al-masatul ula hukmuha wa dalilu dzalika. Persoalan pertama adalah hukum solat 2 hari raya ni dan juga dalil untuk itu. Salatul Aidi fardu kifayatin. Solat Aid ni adalah fardu kifayah. Idza qama bihal ba'du saqatal ithmu an baqin. Apabila melakukannya sebahagian orang, maka gugurlah dosa daripada yang baki. Wa idza turikat min kull asimal jami'. Bila ditinggalkan solat hari raya ni daripada semua pihak. Semua pihak. Tak ada siapa yang solat hari raya,
maka dosa lah semua sekali. Kalau satu negara tu berdosa. Satu negara tu akan berdosa. Ini sudut asal yang kena faham. Li'annaha min sya'airil islami zahirati, kan dia daripada syiar Islam yang nyata. Okay, yang nyata, yang terang. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, dengan Nabi SAW dahulu berterusan di atasnya. Kita buat jugalah. Macam musim PKP tu kan, buatlah juga. Yang khutbah dalam rumah, yang khutbah macam-macam benda lah. Macam saya dengan jiran-jiran keluar pergi tengah-tengah tengah jalan raya depan rumah kita orang, buat solat kat situ. 3-4 rumah kan yang dekat-dekat, pasal satu lorong, kita ajak semua siapa yang nak solat datang solat. Solat kat situ. Dia takkan tahulah gambar kita cakap yang tangkap. Kita dah tak boleh keluar kan. Dia buat apa? Dia solat lah. Takkan lepak dalam rumah je. Ala kulli hal kan. Jadi solat sunat raya ni kena buat kan. Dia kadang kata dah dibuat di masjid, di tempat-tempat tertentu, maka tempat-tempat lain tak dibuat pun tak mengapalah. Itu maksud dia. Dia fardu kifayah, syiar. Dan sepatutnya memang baru syiar atau keluarnya hari raya ni kena beramai-ramai, semua orang keluar sekali. Hatta sebenarnya wanita pun disuruh keluar, bukan lepak kat rumah masak rendang tak siap lagi, kuah kacang tak siap lagi. Yang banyak kadang kita kesian dengan perempuan kan, suami dengan anak-anak semua pergi, dia tak sempat nak siap. Yelah, nak pakai tudung pun bukan seminit. Marah perempuan. Macam mana? Betul pun. Dan nak macam mana, lelaki makhluk paling cantik. Tahu kan? Lelaki makhluk paling cantik sebenarnya. Sebab dia kan, bila orang tintong rumah, kan, dia pergi kat pipe, basuh muka, lap, tuala, boleh pergi sampai ipoh. Presentable. Betul tak? Orang perempuan dia boleh. Dia duduk muka kat air, masih lagi tak betul kening lah, tak betul rambut lah. Kat sini tempat lain yang terasa. Okay. So konsep dia memang kita panggil apa, dari segi masalah. Cuma soal air raya ni semua kena keluar sebenarnya. Ini benda yang kadang-kadang adab-adab hari raya yang tak dijaga oleh masyarakat. Perempuan tinggal. Bahkan zaman Nabi dulu perempuan yang haid pun keluar. Walaupun dia tak masuk musalla, kawasan solat, dia duduk kat situ untuk menghadiri doa orang-orang Islam. Mengaminkan doa orang Islam yang lain. Dia hadir juga dekat situ, dekat kawasan lapang tersebut. Memang sunnahnya untuk solat raya dibuat di lapangan. Tapi oleh kerana sekarang ni kan masjid pun dah besar, dah elok dan sebagainya, maka dibuat dalam masjid. Ala kulli hal kan, kita kata kalau ada kawasan lapang yang kosong, elok dibuat di kawasan lapang. Cuma kat Malaysia ni embun banyak. Nak buat pagi-pagi pun embun pula kan, heboh pula, kain basah lah, benda kotor lah, baju raya. Dan kadang-kadang tu jadi last kali buat kat masjid. Ala kulli hal, kalau perempuan pergi masjid pun ya boleh duduk kat luar kawasan, jangan masuk ruang solat saja. Macam saya ingat dekat rumah saya, dulu ada tempat tu dia ni, kita bila bawa anak, dia orang ada perempuan yang tak solat akan jaga budak-budak dekat luar kawasan daripada ruang dewan solat kat luar tu. So basically memang ada lah orang yang faham sebenarnya. Alhamdulillah kan. So ini pasal dia semua kena keluar. Ini ada syiar yang besar. Mana umat Islam semua sekali akan keluar. Bahkan orang daripada luar kawasan yang jauh akan datang juga ke tempat dilaksanakan solat hari raya. Yang daripada kampung, daripada ujung-ujung bandar, dia akan datang. Sebab tu Nabi SAW izinkan untuk mereka balik awal. Nanti kan sebutlah khutbah raya tidak wajib didengar. Untuk pasal dia memang diizinkan untuk balik awal. Sebab kalau diorang nak balik rumah diorang lepas habis khutbah dan sebagainya, lagi lambat. Nanti diorang nak siap-siap makanan dan sebagainya, lagi lambat. So jadi diorang boleh balik awal. Diorang datang pagi tadi, gelap-gelap dah datang dah. Orang yang dekat dengan kawasan bandar, rumah dia dekat dengan kawasan tersebut. Mana yang geng-geng yang datang dia jauh ni, dia akan jalan kaki awal. Sebab tu Nabi suruh balik awal, tak apa. Okey. Dia kata daumah alaiha, Nabi berterusan di atasnya, wa kadzalika ashabuhu min ba'di. Demikian para sahabat baginda sesudah berketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. Dan telah memerintahkan Nabi SAW untuk datang solat raya ni sehingga wanita. Illa annahu amara al-huyadha bi'tizalil musalla. Melainkan baginda mengarahkan wanita yang haid untuk jauhi ruang solat. Sekarang ni kata kawasan lapang tu, dia buat tanda ini kawasan solat, perempuan duduk luar di kawasan tanda tersebut. Kalau kami dekat Yaman dulu, dia buat kata tanda dengan kapur je. Kapur. Alah kapur. Tahu kan kapur? Bukan kapur ni, kapur tu, kapur simen tu. Dia buat sepadan. Ni biasa kan zaman dulu kan dekat sekolah. Korang tak dapat kot, sekolah korang the best. Zaman saya kecil-kecil, waktu saya sekolah tu, cikgu time tanda kawasan untuk lumba lari pakai itulah, kapur. Kapur simen tu. Dia tanda kawasan. Sepadan-sepadan kawasan kan. Kita nampak ada line kan. Itu cara diorang zaman dulu. Yang moden zaman sekarang dah siap-siap semua dah. Tak ada masa untuk benda berkenaan. Baik, ala kulli hal. So jadi wanita tak masuk kawasan ruang solat saja. Dan ini antara dalil berkenaan wanita tak boleh masuk dalam masjid.
dalam keadaan haid. Tak boleh sebab ni sama macam yang disebut dalam surah An-Nisa 43. An-Nisa 43 kan. Okey. Okey, wa hadha ma yadullu ala ahamiyatiha. Jadi ini antara perkara yang menunjukkan kepada kepentingan solat ni. Okey. Wa azim fadliha, dan keagungan atau kebesaran kelebihannya. Li'annahu idza amara bihan nisaa umira bihan nisa'u wa annahun lasna min ahli ijtima'i farijal min babil aula. Min babil aula. Kerana sebenarnya apabila diperintahkan dengannya wanita diperintahkan untuk datang solat hari raya. Sedangkan mereka bukan daripada ahli perhimpunan. Wanita tak digalakkan untuk berhimpun, untuk datang beramai-ramai, berhimpit-himpit, bersesak, pegang spanduk kan, pakai niqab tapi takbir kan. Kan? Itu bukan kerja perempuan. Ini masalah dalam masyarakat kita. Benda macam ni dah terbiasa dengan budaya demonstrasi dan sebagainya. Perempuan pun ikut sama. Letih penat, rasa macam jihad dah. Sebenarnya bukan. Untuk wanita ada jihad yang tak ada peperangan, tapi bukannya tunjuk perasaan. Haji yang dielokkan akan tingkah laku dan perangai padanya. Haji mabrur Haji yang mabrur, yang dijaga lidah, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki dan sebagainya. Itu yang haji, itulah jihad untuk wanita. Bukannya angkat spanduk tunjuk perasaan. Farijal kalau perempuan yang bukan ahli perhimpunan kena keluar, maka golongan lelaki lebih aula, lebih utama untuk keluar datang untuk solat hari raya. Wa min ahli al-ilmi yuqawi kaunuha fardu ainin, dan ada antara ahli ilmu ada orang-orang yang menguatkan keadaan solat hari raya ni bahawa ia adalah fardu ain. Ada yang kata ia fardu ain. Memang ada pendapatnya, tapi dalam masa sama keseluruhan yang datang tidak dalil menunjukkan bahawa dia adalah fardu kifayah. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, persoalan kedua. Okey, syurutuha, syarat dia. Wa min ahammi syurutiha, dan antara seperti penting syarat solat hari raya adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Kemudian wujud ada mu'tabari, wujudnya bilangan yang signifikan. Cuma tak disebut berapa secara tepat. Tapi disebut kadang-kadang ada separuh ulama kata tak 3 orang sekurang-kurangnya. Ialah seorang, sekurang-kurang 3 orang. Cuma masalah lelaki perempuan, di kat sini ada khilaf. Masalah ada yang kata perempuan, kalau satu tempat tu perempuan dia ada. Satu kampung tu lelaki seorang, lepas tu perempuan 5-6 ada, semuanya lagi perempuan. Yang lain-lain keluar musafir. So soalan, nak solat sunat hari raya ke tidak? Itu perbahasan yang kita kata ada khilaf dengan para ulama. So ada yang kata perempuan ni bukan ahli ijtima', maka diorang tak ada, kalau diorang ada pun macam tak ada. Jadi tak boleh nak laksanakan kalau perempuan saja yang ada. Tapi kalau dia kata ada sekurang-kurang 3 orang lelaki, maka dibuat. Okay. Walaupun sebenarnya dia tak boleh disamakan dengan solat Jumaat. Tak boleh disamakan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat dia memang panggil lelaki saja yang hadir. Perempuan memang tak ni. Tapi yang ini perempuan disuruh hadir walaupun tidak diwajibkan. Tapi digesa. Nabi suruh sampaikan wanita yang tak ada tudung, disuruh supaya siapa ada tudung pakaikan tudung. Pakaikan tudung. Hatta yang haid disuruh keluar. Perempuan anak dara dekat dalam dekat kelambu pun kena keluar. Dan biasa kalau dari sisi orang Arab pun dia asingkan yang perempuan yang ni dia akan ada satu sudut kat rumah tu yang tempat dia. Sebelum dia kahwin kan. Sebab dia privacy. Dan rumah dulu makan zaman kita kan, anak-anak semua dah ada bilik seorang satu. Banyak rumah kalau ada anak satu. Okey. Okey. Iyalah kan. Ya, itu tak apa. Saya yang datang dari keluarga yang besar. Perempuan ada bilik, lelaki tidur ruang tamu. Abang saya ada bilik, kami tidur ruang tamu. Duduk ruang tamu je. Sampai sekarang kadang isi saya pening kepala sebab saya suka tidur ruang tamu. Ya, aku lihat nak faham kan? Maksud dia kata ada bilangan yang tertentu lah. Wal istitan kena mustautin. Kalau sebab tu dalam dekat R&R dan sebagainya tidak disunahkan untuk orang tu buat solat sunat hari raya dekat R&R. Contoh macam sangkut jam kan. Patut tak turun ramai guna solat raya tepi jalan? Jawapannya tidak. Tak sunnah macam tu. Dia mesti mustautin di tempat berkenaan. Maksud orang tu menetap di situ. Bukannya datang musafir. Kalau musafir dia tak jadi wajib. Okay? Baik, fala tajuzu qabla waqtiha, maka dia tak boleh solat raya sunat hari raya ni sebelum waktunya. Nanti dia terangkan waktunya.
Wala tajuz fi aqalli min salasati ashkhasin, dan dia tidak boleh kurang, dia tidak harus atau tidak boleh pada kurang daripada 3 orang. Biasa dalam khutbah kena ada macam tu, paling kurang ada 3 orang. 2 duduk mendengar, seorang akan berkhutbah. Wala tajibu 'alal musafiri ghairal mustautini, dan tak wajib ke atas orang musafir yang tidak bermustautin. Mana tak kena keluar, dia kena cari ke. Kan ada orang mungkin nak kena keluar ni solat raya. Daripada dekat tengah highway tu keluar, masuk kampung, pergi solat sunat raya dekat kampung orang. Tak payah. Okey, baik. Sekejap. Dia detailkan tak? Dia detailkan dia. Okey, dia detailkan dapat lagi saya serangkan. Baik. Al-masalatu tsalitsatu, persoalan ketiga. Al-mawadi'ul lati tusalla fiha, tempat-tempat yang disolatkan solat sunat raya padanya. Okey. Yusannu an tusalla fi sahra'i kharijil bunyan. Disunatkan untuk disolatkan solat sunat raya ni fi sahra, di kawasan padang pasir, mana kawasan tanah lapang lah, di luar kawasan binaan. Kenapa? Li hadis Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, kerana hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Nabi SAW yakhruju fil fitri wal adha, baginda akan keluar pada raya haji dan fitri dan juga adha, raya al-fitri dan adha, ila al-musalla, ke musalla. Maksud musalla ni bukan masjid lah, kawasan tempat solat yang di luar daripada bangunan. Okey. Wal qasdu min dhalika, dan tujuan daripada itu wallahu alam, kenapa disuruh buat di kawasan lapang, izharu hadhihi syairati, untuk menzahirkan syiar ini, supaya orang nampak akan umat Islam punya perhimpunan dan juga perjumpaan beramai-ramai. Kan lelaki wanita semua sekali keluar, kan ramai kan. Mungkin keadaan dia macam masjid, mungkin tak muat kalau semua sekali datang, perempuan lelaki datang kan. Yang pastinya tempat lapang. Kalau dia kata luar. Tapi kalau masjid tu besar, boleh lah. Boleh saja. Dan bahkan luar daripada masjid tu sampai ke kawasan padang-padang kan. Zaman sekarang banyak masjid-masjid yang ada kawasan padang-padang dia sendiri, maka elok dibuat kawasan tersebut. Okey. Wa yajuzu salatuha wa ibrazuha, dan juga menyatakannya, menonjolkan akan syiar Islam ini. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami'i, dan harus juga disolatkan solat sunat hari raya ni dalam masjid yang jami', masjid dilakukan jemaat padanya. Min uzrin, daripada kerana keuzuran, kerana alasan seperti kalmatari, seperti hujan, warihi syadid, dan juga ribut, angin yang kuat, angin kencang, wa nahwi dzalika, dan selainnya, dan tanah basah sebenarnya lah. Ini akan berlaku lah bila kita kat Malaysia ni embun banyak. Kalau kita daripada pagi tu kita bentang canvas kan, jadi basah. Kalau pagi kan embun banyak. Ala kulihat, kalau yalah, orang Arab tak kisah, kita Melayu je kan. Nampak basah je kan, je dan dua kat sana solat atas jalan raya tu biasa. Lagi tak ada najis, solat lah. Kita tak boleh kan, nampak kosong tak ada sejadah je, sah ke solat? Awak solat tak ada sejadah ke tadi? Kenapa? Boleh ke? Sah ke? Kenapa ada najis ke? Entah-entah mana tahu. Entah-entah mana tahu. Ini masalah masyarakat Melayu kita. Banyak entah-entah mana tahu, last sikit tak solat. Sebab takut-takut, entah-entah mana tahu, kot-kot ada anjing lintas. Okey. Ini bukannya kerja kita. Nampak ada najis dia je. Kalau nampak di jalan pun tak ada masalah. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah kata satu masa dahulu, Masjid Nabawi tu datang masuk anjing, keluar masuk. Dia ketika dia masih bujang, dia tidur dalam masjid, anjing keluar masuk dalam tu. Tapi tak ada pun Nabi suruh samak ke apa dan sebagainya. Ada najis, buang je lah. Masalah dia. Cuma zaman sekarang kapet tu, payah sikit lah. Ini kita cerita kat luar. Kau nak samak tanah tu. Nak samak tanah macam mana? Samak tanah tu. Tanah tu nak samak, macam mana samak tu? Okey. Wa nahwi dzalika, selain itu. Okey, baik. Apa sajalah apa halangan yang menghalang, maka ni. Tapi kalau boleh, tapi dibuat itu. Tapi sekarang ni kalau kita lihat hatta Masjidil Haram pun dilakukan solat padanya, solat sunat hari raya Al-Fitr dan Adha dibuat dalam masjid. Memang dibuat dalam masjid. Okey, memang apa walaupun tak ada alasan-alasan tadi. Besar tempat tu, luas. Boleh masuk ramai-ramai orang. Dan boleh datang berhimpun. Baik. Al-masatu rabi'atu, persoalan keempat. Persoalan keempat, waktu solat Aidil Adha. Okey, bila solat dia, waktu dia. Waktuha ka solatid duha ba'da irtifa'i syamsi qadar rumhin ila waqtiz zawal. Dan waktunya, waktu solat raya ni adalah waktu duha, waktu solat duha.
Itu sesudah naiknya matahari sekadar anak panah. Yang ini para ulama kata sekadar anak panah, maksudnya kita letak anak panah macam tu, dia akan tinggi macam sekadar anak panah tu daripada situ ke atas. Dan normally waktu tersebut adalah waktu pukul 9 lebih kurang. Bukan pukul 9. Yang kita sebut sekarang pukul 8 lah, kita besok pukul 8 kan? Pukul 8. Kalau dekat tempat kita, asal maksud waktu kita pukul 9. Lepas jam kita dialihkan ikut Sabah Sarawak, kita di Semenanjung ni pukul 9 kita pukul 8 kita pukul 9. Pukul 9 kita pukul 8. Pukul 9 kita pukul 8 kita ikut orang sebelum kan, dicepatkan timing. Kalau tak pukul 9 jugalah. Okey. Tambah sejam kan? Cepat sejam lah, lewat sejam. Macam mana entah? Cepat sejam, lewat sejam. Kita cepat sejam kan? Sini. Kalau kita sekarang ni sepatutnya waktu bila kita sebut kita sekarang ni pukul 10, kita patut pukul 11 kan? Kita pukul 9. Lewat sejam lah. Okey, lebih kurang. Kita tak pukul 7 lah lebih kurang. 7 lebih. Okey. Soal kuliah sebagai tempat dia kata macam Nabi pernah tegur waktu yang dikata duha ni adalah atau solat awabin adalah ketika mana anak unta bangun daripada tanah kerana rasa panas. Dan normally matahari mula rasa ada panas dia bila kita pada pukul 9. Pagi pukul 8 tak ada lagi. Ayam ke apa binatang-binatang dia akan duduk lipat atas tanah sejuk. Masih lagi sejuk. Bila matahari mula naik sampai tahap tertentu dan pukul 9 kan, kalau kita ikut sekarang ni, waktu itulah akan mula binatang-binatang tu rasa kepanasan. Ikut sebutan Nabi SAW macam tu. Tapi zaman kita sekarang ni, kita buat sebagai saja matahari naik daripada ufuk tu, ada boleh start kita solat. Yang pentingnya lepas daripada naiknya matahari daripada ufuk. Okey. Dia kata apa? Dia kata li'annahu sallallahu wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syamsi. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengganti baginda, para khulafa baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka dahulu solatkan hari raya ni, solat Aid ni sesudah naiknya matahari. Okey. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syamsi waqtun nahyi. Kerana sebelum naiknya matahari ialah waktu larangan solat. Sebab ketika mana bulatan matahari masih lagi dekat ufuk, tak lepas daripada ufuk kan, itu dikira sebagai masih lagi waktu haram solat. Bulatan tu naik saja barulah dibenarkan. Macam syuruk kan, syuruk dalam katalah pukul 7.30 kan, 20 minit lepas tu, 20 minit lepas tu syuruk tu ketika mana bulatan matahari tu kena dan mula start keluar daripada ufuk. Bila matahari tu bulatan tu keluar je, bulatan tu keluar daripada ufuk, barulah waktu halal untuk solat. Ketika tengah keluar tu haram. Sebab tu kenapa ditekankan masalah naik matahari daripada ufuk. Okey. Wa yusannu ta'jilul adha fi awwal waqtiha. Dan disunatkan untuk disegerakan solat Aidil Adha pada awal waktunya. Wa ta'khirul fitri, namun dilewatkan solatul Aidil Fitri. Okey, kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Wali anna nasa fi hajati ila ta'jilil adha li dhabhil adahi. Kerana orang ramai dalam keperluan kepada menyegerakan akan Aidil Adha untuk menyembelih binatang-binatang korban. Dan dia kena segerakan solat. Kadang Pak Imam pun lama pula khutbah. Kan? Dia sepatutnya Aidil Adha cepatkan. Sebab orang nak uruskan binatang-binatang korban. Maksudnya orang biasanya disunahkan untuk tidak makan. Tapi Malaysia langgar dah. Awal pagi dah ada sarapan lain. Kalau dia kata yang sebenarnya, makanan pertama patut kita makan pada hari Aidil Adha adalah sembelihan korban kita. Hati dia ke, goreng ke sebagainya, makan. Itu dulu. Sebelum dimakan, tengah hari nanti, bahagian-bahagian yang lain. Atau dia disedekahkan sebagainya. Tapi yang pentingnya, makan dahulu bahagian-bahagian tertentu daripada binatang tadi. Untuk korban. So, nak buat macam tu, kena cepat lah. Kalau kena pula kan, Pak Imam khutbah panjang, kita macam pahal Pak Imam ni kan. Kadang-kadang kita orang keluar awal je, nak buat kerja kan. Kita elok habis solat, bangun terus. Tak dengar khutbah dah pun. Itu kadang-kadang berlaku lah. Kalau kita yang uruskan korban tadi, tak ada masa untuk kita tunggu. Okay? Wahum fi hajatin ila imtida di waktu salatul fitri. Sedangkan orang ramai pula, mereka itu orang ramai dalam keperluan kepada pelanjutan waktu salatul fitri, waktu salat Aidil Fitri, lihat tasya li ada zakatul fitr, supaya dia menjadi luas untuk melaksanakan atau menunaikan zakatul fitr. Kalau cepat-cepat imam tu datang kan, terus dah dirikan solat, maka tidak sahlah zakat fitrah mereka. Zakatul fitr mereka tidak lagi sah. Sebab tu kenapa dilewatkan
solat sunat Aidilfitri, disegerakan solat sunat Adha. Itu yang cara sunnah sepatutnya lah. Okey. Walaupun zaman sekarang ni dah start dah orang dah bayar online dah. Zakatul fitr kan. Nak jumpa Amil pun hilang kupon. Kan hilang kupon. Kupon habis tuan-tuan. Ya, dia ada pesan yang baru ni kan dekat area rumah saya. Tuan-tuan yang subuh. Solat subuh pagi, tuan-tuan yang tak nak bayar zakat, maka tak boleh lah nak bayar tapi pasal kupon dah habis. Kupon habis. Tahulah. Tapi kalau pakai online tak ada kupon pun kan. Maksud itu tekan bayar habis. Pilih beras apa kan. Dekat sini lah kita kata akhirnya kepastian ataupun satu kerumitan ini buat dalam masalah akad tadi diselesaikan. Jika tidak dulu kan aku terima aku beli aku jual bila nak habisnya. Tapi last kali sebut jugalah. Jadi tuan-tuan yang siapa tak sabar dia kata bolehlah bayar ikut pada aplikasi Zakat Selangor dia kata. Dia cakap macam tu online. Lakulihal benda tu sah. Okey, kena faham macam tu. Baik. Al-masalatul khamisatu persoalan kelima. Sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Sifat solat sunat Aidilfitri, Adha dan apa dibaca dalamnya. Apa dibaca dalam solat sunat hari raya. Pasal dia sama aje. Cara pelaksanaan Aidilfitri, Adha sama saja. Waktu dia kan, jumlah rakaat dia semua sama. Okey. Wa sifatuha, dan sifat dia adalah rakaatani, 2 rakaat. Qabla al-khutbati, sebelum daripada khutbah. Pernah dahulu zaman Abdul Malik bin Marwan atau salah satu raja zaman Bani Umayyah. Dia nak terbalik kan. Pasal dia nak bagi orang ramai dengar khutbah dia. So dia buat khutbah sebelum daripada solat sunat Aidil, solat sunat hari raya. Tapi ketika tu datang bangun seorang lelaki, bangun cakap pada dia as-salat qabla al-khutbah. Solat sebelum khutbah dia kata. Cakap pada ini raja kot naik mimbar. Tapi lelaki tu bangun solat sebelum khutbah. Dia cakap yang tu. Lepas tu raja ketika tu datang kata apa? Qaturika ma hunalika, lama dah tinggal macam tu. Dia cakap pada lelaki tu. Tiba-tiba bangun salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Amma hadha, adapun lelaki ini faqad qada ma alaih, dia telah tunaikan apa yang wajib ke atas dirinya. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda dahulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa lihat dengan kamu kemungkaran, maka ubah dengan tangan dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lidah dia. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hati dia. Dia mesti tak suka pada kemungkaran tadi. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Sahabat Nabi sebut ketika mana tengah menegur. Tapi teguran ketika itulah. Kerana kata balik rumah baru mengumpat, itu kan tegur. Style orang zaman sekarang kan. Depan-depan dia diam. Balik rumah dia cerita. Itu bukan. Bila kita amar ma'ruf nahi munkar depan-depan ketika waktu itu. Kamu menegur pemerintah sebagai benda kita tengah buat salah. Kan dia pocok-pocok. Bang, apa ni? Cakap yang tu. Direct lah. Saya ingat sekali kot. Ada apa? Retreat. Kontraktor telekom. Waktu tu Pak Mutu saya bawa saya pergi. Pergi saya pun ikut sekali lah. Duduk kat hotel, kat audition. Semua kontraktor kan, tua-tua kan. Boleh tak? Terima kasih. Tapi jangan manis kan? Nak lebih sejuk. Okey. Jadi ada ke tengah-tengah ni kan. Dia okey. Bila kontraktor telekom tu berhimpun, buatlah benda yang baik sikit. Lepas tu dia suruh bagi apa? Dia orang bagi tugasan, pecah kumpulan, buat PowerPoint. Saya buat PowerPoint saya. Saya buat PowerPoint kan, saya tegur. Saya kata kenapa pergi buat tarian chicken dance pakcik-pakcik tua ni? Pakcik tua je ni nari chicken dance. Saya kata apa hal? Semua yang bahagian pengarah pengarah bahagian besar telekom gitu diam kan. Saya kata buatlah pertandingan tarik kabel ke. Kan orang kan kontraktor, mungkin teknik dia ni ada, dia ni tak ada. Belajarlah apa. Dia bagi saya buat PowerPoint, ambil lah. Bantai. Yang tu juga tak ada ngompat belakang. Daripada depan saya bagi. Pakcik-pakcik tua ni. Ni chicken dance. Saya kata apa hal? Kan? Tahu ada orang ni. Kadang tu pengaruh dengan baratnya kan. Chicken dance tu jadi macam benda mesti. Jumpa je retreat geng-geng corporate mesti ada chicken dance. Apa hal? Tak benda tu. Ala kulihal kan. Jadi mesti khutbah sebelum solat.
Khutbah lepas solat. Jumaat sebelum solat. Okey. Mana dia 2 rakaat ni sebelum khutbah Solat 2 rakaat sebelum khutbah. Dia kata apa yang disebutkan oleh Umar, liqauli Umar bin Khattab. Okey, kerana kata-kata Umar bin Khattab, salatul fitri wal adha. Dia kata apa? Salatul fitri wal adha. Salat fitri itu berhenti puasa, salat adha hari penyembelihan korban. Rakaatan, 2 rakaat. Taman, sempurna. Ghairu qasrin, bukan dipendekkan. Ala lisan nabiikum, di atas lidah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, dan telah gagallah siapa yang mengada-adakan pembohongan. Mungkin dia menjawab berkenaan dengan ada orang buat idea tertentu. Kononnya solat 2 ni mungkin asalnya 4 dan sebagainya lah. Macam contoh macam orang ingatkan apa? Jumaat. Kan Jumaat kan ganti kepada Zuhur. Zuhur kan asal. Jadi ada yang ingat macam tu. Kadang-kadang ni lah logik manusia ni kan dia tak reti nak ikut itibak tak dia. Benda yang asal datang jelas-jelas disuruh ikut, dia tak nak ikut. Lepas tu dia buat idea. Agaknya yang ini tak boleh sebab agaknya sebab macam sekarang ni lah. Yang 3-4 hari ni kan, penentuan hari raya. Dia hari raya ditentukan dalam hadis Nabi SAW melalui lihat anak bulan. Bahkan Quran pun sebut tentang mula masuk Ramadan tengok anak bulan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 185. Allah katakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa menyaksikan dia kamu akan bulan tersebut atau hadir ke kamu bulan tersebut, maka berpuasalah dia akannya. Sebab tak nampak anak bulan, maksud anak bulan tu penentu dia. Lepas tu Nabi pula terangkan, Nabi kata sumu li ru'yatih. Berpuasalah kamu kerana melihatnya. Wafturu li ru'yatih. Dan berhentilah puasa kerana melihatnya juga. Fa in ghamma alaikum. Sorry, sedau banyak. Fa akmilul iddata. Kalau ditutup awan pada kamu, fa akmilul iddata salasin. Sempurnakan bilangan kepada 30. Simple kan? Yang sibuk pergi kira hisap kan. Tajuk perkiraan hisap ni bukan zaman awak ni orang baru pandai kira. Anda faham Sebab bab hisap perkiraan bulan ni telah pun ada zaman dulu lagi. Bahkan zaman Nabi pun dah ada. Bukan awak lepas-lepas kononnya dah masuk universiti, macam sekarang ni falak telah pandai ada teleskop. Seriously tak payah. Tak ada teleskop pun orang tahu kira sebenarnya. Sebab zaman dahulu mereka bergerak di kawasan padang pasir, dia tengok nak tahu ke mana arah dia orang pergi tanpa ada ni kompas pun zaman tu. Sebelum kompas, memang kompas dicipta oleh umat Islam. Tapi nak fahamkan sekarang berkenaan dengan awal tu memang dia gunakan bintang-bintang tu sebagai guidance atau arah tuju untuk mereka bergerak. So tak ada masalah tu perkiraan. Bahkan dengannya diketahui musim. Kalau awak betul-betul pandai, awak tengok, awak tahu ni musim apa, bulan apa yang sebenarnya. Sebab tu zaman dahulu diorang ada clan di China kan. Yang dari China tu kan. Asalnya dia bukannya benda tu ritual tertentu. Tak ada tarian singa, tak ada benda tu. Dia asalnya adalah perkiraan dibuat oleh salah satu seorang maharaja Cina bagi menentukan bagi rakyat dia tahun ini tanam apa, bulan apa. Macam tahun singa, buah pokok apa yang patut ditanam. Sebab dia kadang cuaca ni berubah-ubah, dia akan membolehkan diorang tanam apa pada bulan apa sesuai. Macam sekarang ni kan bila orang tak ikut tak faham tentang kedudukan tadi, maka diorang mula menghadapi masalah. Kan nak tanam padi tiba-tiba musim hujan. Nak tuai tiba-tiba jadi sekian. Dia jadi macam kelangkabut. Panas-panas sangat, sejuk-sejuk sangat. Jadi kadang-kadang mungkin ada tumbuhan lain yang lebih aula untuk ditanam. Itu asal sebenarnya masalah perkiraan tahunan yang dibuat oleh maharaja Cina dulu. Tapi akhirnya menjadi kepercayaan, dikaitkan dengan tuah, dikaitkan dengan nasib. Macam orang yang tahun babi dengan tahun rimau. Jangan dekat-dekat, nanti kena makan. Rimau makan babi? Tak faham tak? Macam tu. Jadi kahwin sekian jadi sekian. Orang Melayu kita terikut lah benda tu. So balik pada asal memang sebelum daripada umat Islam dah ada. Zaman Nabi dulu para sahabat pernah mencadangkan kan untuk mereka menghitung bagi menentukan bulan. Nabi kata nahnu qaumun ummi, kita ni bangsa ummi, la nahsub wala naud. Kita tak bilang dan kita tak hitung.
Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Yang Nabi sebut tu bukan maksud dia mesti 29 hari. Nabi kata dalam bahkan satu riwayat Nabi buat hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi buka, tutup, buka. Maksud dia kadang-kadang 30, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Itu maksud sebenar. Yang geng-geng ni pergi, 29 hari lah kita mesti puasa. Sewel apa? Orang kata tengok anak bulan, tengoklah anak bulan. Kan Nabi kata, kalau tak nampak anak bulan, maka sempurnakan jumlah 30. Orang gelupur ni buat apa? Dan dalam mesej tu pula, kalau perhatikan, ujung tu, bersiap sedia untuk raya. Apa hal? Simpan barang-barang ni tak cukup. Sama macam teori konspirasi punya geng-geng teori konspirasi. Sama je. Kumpul beras, simpan air, mineral dalam bilik. Letak beras kan. Kononnya nanti kalau Dajjal datang ada simpanan makanan. Sewel betul. Tak tahulah saya. Payah. Tak, benda tu simple je kot. Kalau kita tahu. Nasib kita ni bergantung pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak janganlah sangka berkenaan dengan kan apa okey. Jangan contoh kadang-kadang orang cerita apa tahu? Tengok kisah raja. Mimpi raja dan kisah Yusuf alaihi salam. Okey, bila Nabi Yusuf alaihi salam kata apa? Kalian akan menanam, kalian akan menuai, kalian akan menyimpan. Dia bukan kata kalian patut. Dia kata kalian nanti akan buat macam ni. Kemudian kalian akan buat macam ni. Mana maksud dia? Mimpi raja tadi menceritakan apa akan jadi. Bukannya untuk lari dari nasib. Ni kena jaga sikit Pasal benda tadi ketentuan Allah macam tu akan jadi. Maksudnya diorang akan menanam, diorang akan macam ni, diorang akan macam ni. So, Nabi Isa AS tolong uruskan sahaja. Bukan dia menentukan tahun 7 tahun tu akan jadi subur. Makmur, banyak sangat hasil tanaman. Tak ada cakap yang tu. So, itu akan jadi. Itu yang raja tu mimpi. Yang peliknya orang kita kata, tengok kisah Yusuf tu kan, Yusuf menyelamatkan negara sebut dari kebuluran. Siapa cakap? Kita tengok Yusuf cakap apa. Kalian akan menanam. Kemudian kalian akan. Dia tak kata kalian hendaklah. Kalian mesti tak. Dia kata kalian nanti akan buat macam ni. Kalian akan buat macam ni. Dia ceritakan apa akan jadi. Bukannya berkenaan dengan masalah dia ubah atau halang sebarang musibah berlaku pada kaum tersebut. Ini masalah qadar. Ini benda tak boleh kita lari daripadanya. Sibuklah apa matahari bertiang. Matahari terbit pada pagi. Dah lah hadis tak sahih. Kan? Pergi jadikan alasan. Lepas tu sibuk kebuluran. Dia kata kemarau akan berlaku. Tiba-tiba nak kau ambil kau banjir. Tiap-tiap hari hujan. Tak terbungkam. Tak tahulah. Tak malu ke? Tak tahu. Tak malu-malu jugalah. Yang bukan seban. Tak kena seban cerita hadis ni kan. Kau tak malu ke? Kan cerita-cerita kan betul. Alamak tak jadi. 7 keturunan kot malu patutnya. Tapi kadang geng-geng kan sesat ni tak malu. Lepas ceritakan satu cerita tak jadi, dia diam tak tahu je. Krek kan. Lepas tu dia buat keluar baru pula. Perasan tak perasan Ada seorang tu, dia kata 2013 akan menang parti Islam bla 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 2013 ni angka bla bla bla, tak jadi apa. Lepas tu diam selamba je. Tak ada kata saya hari tu buat benda saya silap. Cakap lah, tak mengaku pun. Pelik, tak faham. Yang pengikut pun macam, Masya Allah tu guru hebatnya. Kan? Tahulah. Orang yang puasa awal, masa dia macam ni, dia akan terjadi tajuk tu kalau orang tersebut pergi tinggal dekat Saudi Arabia pada awal Ramadan. Maksud pada hari tu, awal bulan itu, dia duduk kat Saudi Arabia, hari Jumaat dia dekat sana, Sabtu dia puasa, dia duduk, lepas tu kemudian tengah-tengah Ramadan, dia balik Malaysia. Lalu jumlah hari dia akan jadi, belum tentu lagi, tak tentu lagi. Sebab apa? Kalau dia kata dia Malaysia, berhenti puasa pada tarikh, katakanlah hari Isnin, dia dapat 30 hari. Tak berarti 31 Tak. Kalau kita raya Isnin, dia tak ada 31. Tapi kalau kita raya Selasa je 31. Okey, apa hukum dia? Para ulama nyatakan berkenaan orang macam ni, dia boleh saja berbuka pada hari yang ke-31 berkenaan. Tapi bukan pergi depan orang minum sirap. Saya dah raya 31 dah ni saya makan, ambil kau kan. Itu bukan cara dia. Pasal dia macam ni, macam orang yang nampak anak bulan. Katakan saya nampak anak bulan. Saya nampak anak bulan. Tapi saya bagi tahu pada kerajaan telefon JAKIM tak percaya. Saya dah nampak anak bulan, kalau awal Ramadan saya kena puasa. Walaupun satu Malaysia tak puasa lagi,
Saya nampak anak bulan, saya kena puasa. Nampak anak bulan. Bukan kira, bukan hitung, bukan hisab, bukan falak. Nampak anak bulan. Kan macam Quran kata, faman syahida minkum syahra falyasumhu. So basically dia nampak anak bulan. So orang ni dia kena puasa lah. Ataupun dia tengok anak bulan, nampak dia pergi kapal laut, kan? Nampak anak bulan. So dia berhenti puasa. Balik-balik dekat Malaysia orang tengah puasa lagi. So apa dia buat? Diam je lah. Solat tunggu dengan orang ramai lah. Solat sunat hari raya pada hari berikutnya nanti ada sebutkan tentang qada. Tak ada masalah. Adapun untuk dia ngarik gatal-gatal pergi kan, kami nak raya ni, siapa yang ikut merah? Tak boleh lah. Sudut untuk diri dia, yes. Dia tak akan berpuasa 31. Sebab bulan tu 29 atau 30. So bila dia dah puasa di Saudi Arabia pada Sabtu, katakanlah Selasa dekat Malaysia baru nak buka raya, akan jadi hari puasa dia. So kita hari ni malam 27 kan? Hari 26. Dekat Saudi sekarang ni 27. Malam 28. Saudi. Besok kita 28. Diorang 29. Itu besok apa? Jumaat kan? Sabtu diorang 30. Ahad confirm diorang kena. Dah sama ada Sabtu atau Ahad. Diorang Sabtu atau Ahad. Kita yang Isnin atau Selasa. Diorang Ahad atau Isnin. Ahad atau Isnin. Kita Isnin atau Selasa. So faham maksud dia? Untuk orang berkenaan, dia berbuka tapi tidak depan-depan orang ramai. Tak kena lah. Sebab dia dah lebih. Tak kena. Sebab balik pada asal dia tak boleh puasa dengan orang ramai. Sebab dia dah lebih daripada tempoh tersebut. Mana bulan dalam Islam tu 29 atau 30. Tak ada 31. Maksud hari berikut itu bukan hari puasa untuk dia. Dia masuk 31 kan. Tapi dia tidak boleh berbuka depan orang ramai dan tak solat raya sendiri. Dia tunggu orang ramai juga. Balik pada asal tengok anak bulan dia macam orang tengok anak bulan je lah. Nampak anak bulan. Katakanlah saya kan pergi panjat-panjat bumbung rumah, tengok dekat arah barat pada petang hari Ahad. Pada hari Ahad. Saya pergi panjat bumbung kan. Nampak anak bulan. Saya baca, anak bulan dah ada. Saya pun bagi telefon. Hello Jakim. Okay, hello polis kan. Hello Jakim, saya nampak anak bulan. You ko. You betul-betul nampak anak bulan. Tangkap gambar, dia tak percaya. Tak ada hal lah. Tetap diorang akan kena. Esok diorang akan terus ke satu hari lagi. Saya dah kena nampak anak bulan. Jadi saya buka lah esoknya. Untuk diri kita kena beramal. Sebab waktu kita nampak dalam bulan tadi. Tapi kalau kita yang orang lain yang tak nampak. Pasal benda ni siapa nampak anak bulan? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Quran sebut macam tu. Quran tak kata macam tu. Tapi bila untuk majoriti orang ramai kena ikut kerajaan. Untuk pertubuhan tertentu buat kiraan macam Muhammadiyah tu ngarut. Confirm sesat. Tak kalau kata saya confirm sesat sebab mana ada ditetapkan melalui cara hisab. Tengok anak bulan dulu. Kalau nampak anak bulan dan kita bincang, tak nak nampak anak bulan tajuk lain. Nampak anak bulan kita ya kan lah. Kalau tak nampak anak bulan dan kita ada ajaran Nabi SAW. Atau kat situ timbul tajuk masalah perkiraan pakai hisab. Sebab tu kita kat Malaysia ni penentuan bulan ru'yah atau hisab. Ru'yah dengan mata, hisab dengan kiraan. Tapi hisab ini sentiasa jadi sokongan sahaja. Bukan jadi main cara untuk kita menentukan anak bulan. Masuk bulan tak? Itu bukan yang main, bukan utama. Ia adalah sampingan bila anak bulan tak nampak. Nak bilang ke tak bilang? Itu tajuk dia. Ikut hadis Nabi dah tentu dah. Tak nampak anak bulan dan cukupkan 30 hari. Habis cerita. Pening kepala nanti sekian, nanti tak dapat sekian, nanti makanan tak cukup. Apa hal? Buncit-buncit semua kot. Dapat makanan apa? Iftar Ramadan, nasi Arab lah, nasi berani lah, nasi takut lah, semua ada. Mana saya dapat makan nasi takut? Nasi berani buat di rumah, nak makan lupa nak makan. Masuk peti ais. Tak tahu nak balik nak makan ke tidak. Okey. So nak kena fahamkan kat sini. So balik pada asal cara penentuan yang diorang sebut. Kami telah berkira-kira otak dia kan. Geng Naqsyabandi, kami telah sekian-sekian berdasar kitab Munjid. Benda ni. Kalau tahun ini rayanya Isnin, nanti tahun depan rayanya sekian, bulan Ramadannya sekian. Itu kan cara dia.
Penentuan bulan ini dengan tengok anak bulan berkali-kali sebut dah. Pelik betul, tak faham lagi. Dia ingat orang sengaja petang-petang apa 29 hari bulan tu duk. Dia ingat saya saja kot. Dia pergi nak tengok anak bulan tu ada ke tidak. Dan saya katakan benda tu kecil je kan. Dia macam apa? Macam ni kan, garisan tepi ni je bercahaya, bayangkan. Lain ni gelap, sini je cahaya. Itu anak bulan. Dia bukannya besar pun. Bukan nampak wek-wek. Lahir mengandung beranak kan. Bukan. Dia garisan je. Macam kalau tangan saya macam ni kan ada cahaya. Garisan ni je. Itulah anak bulan dimaksudkan. Yang sibuk nak tengok, nampak ada tak? Bulan tu bulat dah ada. Garisan tu dia nak tengok, ada tak? Tahu tak? Bulan, pada hari tersebut, biji bulan tu, bulan tu punya bulatan tu, dah ada kat situ. Cuma dah nampak, line tu. Yang orang kita, apa dia hintai kan tak nampak bulan, tak nampak bulan. Bulan tu sebenarnya garisan tu, anak bulan tu garisan je. Sinaran tepi tu tau, tepi je. Itu sebenarnya yang dikatakan sebagai anak bulan. Tu yang tengok kan. Nampak? Jadi balik pada asal perkiraan dia buat Indonesia ke, Filipina ke, Brunei ke, mana negeri buat, atau geng-geng pondok ke, atau Muhammadiyah ataupun geng-geng apa Nasyabandi ke, semua tu adalah tidak diajar oleh Islam. Direct kita bukan ajaran Islam. Islam Nabi suruh, seterang-terang Nabi kata, sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih. Tak faham lagi. Berpuasalah kena melihat anak bulan. Berhentilah puasa kena melihat anak bulan. Kalau tutup awan pada kamu, sempurnakanlah bulan 30. Pun tak faham lagi. Tapi saya punya guru kata, dia kata, ambil kau. Guru saya kata, guru saya awak kata, habis. Okay. Dia kata apa? Wa yukabbiru fil ula. Okay, dan dia takbir dan solat raya tadi, dia akan takbir pada yang pertama, ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Lepas takbiratul ihram dan istiftah. Istiftah tak kira pakai panjang ke pendek, tak kisah. Wa qabla ta'awudz sitan. Ini satu pendapat kata 6. Okey, kalau kita amal satu riwayat lain yang kata 7. Lepas daripada takbiratul ihram, baca istiftah kan. Kemudian kan isti'adzah kan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kan. Kemudian baru kita takbir lagi 7 kali sebenarnya. Ada pendapat kata 6 campur dengan takbiratul ihram 6. Tapi ada satu pendapat lain kata lepas takbiratul ihram 7. Berdasar pada riwayat lepas daripada istiftah dan juga isti'adzah. Kita ada dua kan, lepas kita istiftah, isti'adzah baru kita baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, antara Fatihah dengan istiftah dan ta'awuz tadi, kita akan takbir sebanyak 7 kali. Okey. Dan dia sebenarnya tak ada bacaan khas untuk apa yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut sebenarnya. Tak ada khas. Cuma dia digalakkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang kata subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, ada kata Allahumma salli ala Muhammad. Tak kira apa saja. Yang pentingnya tak ada ditetapkan khas. Bahkan dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Hanafi, ada orang akan takbir tu cepat je, tanpa sebarang ruang. So bagi mereka tak ada bacaan apa-apa. Dan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia membuat Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada ruang pun. Dia terang ke takbir terus tanpa sebarang ruang di antara takbir-takbir berkenaan. Kita biasanya akan takbir tu akan ada ruang. Dan ada ruang tadi lah orang macam nak baca apa, tak ada bacaan ditetapkan. Tidak ada bacaan ditetapkan. Okay. Dan dia kata wa fi tsaniyati, daripada rakaat kedua, itu lepas bangun daripada sujud tu, naik berdiri balik, qabla al-qiraati, sebelum bacaan itu Fatihah, khamsan, 5 kali takbir. Ghairu takbiratul qiyam, selain takbir qiyam. Tadi takbir ihram jadi 7, jadi 6 campur 6, jadi 7. Kat sini dia asing tak? 1 jadi campur 5. Sebenarnya macam tu. Maksud dia macam takbir ihram tadi asing, kemudian 7 kali takbir. 7 kali takbir lepas daripada istiftah dan juga ta'awuz, kemudian isti'adzah, kemudian bawa takbir 7 kali, kemudian bawa baca Fatihah. Itu pertama. Yang kedua bangun daripada sujud, berdiri, kemudian takbir 5 kali, baru baca Al-Fatihah. Okey. Kenapa dia kata li hadis Aisyah tak? Kerana Aisyah radhiyallahu anha
radhiyallahu anha marfu'an secara marfu'. Dia kata apa? At-takbiru fitri wal adha fil ula sab'at takbirat. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, takbir dalam sunat al-fitri wal adha dan sunat al-adha fil ula pada rakaat pertama. Yang pertama itu rakaat pertama, sab'at takbirat, 7 kali takbir. Sepatutnya selain daripada takbiratul ihram. Wa fi thaniyati 5 takbirat. Okay, dan pada dan dia kata yang pada kedua 5 takbir. 5 takbir siwa takbiratai rukuk. Selain daripada takbir rukuk, tak sama dengan takbir rukuk. Selain daripada takbir rukuk. Okey, jadi maksud dia takbir berkenaan tadi 7 sebelum bacaan, selepas pada yang pertama 5 sebelum bacaan pada rakaat kedua. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan disunatkan dia kata untuk mengangkat tangannya berserta dengan semua takbir. Dia ada pendapat yang kata takbir itu Allahu Akbar saja tanpa angkat tangan. Hatta ini ditunjukkan dipahami oleh sebahagian para ulama pada solat jenazah pun dia tak angkat tangan. Saya kata dia Allahu Akbar saja. Tapi kalau ikutkan kat sini, kenapa kita kata kena angkat tangan? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Kerana baginda SAW dahulu, Nabi SAW dahulu mengangkat 2 tangan baginda berserta dengan takbir. Every time baginda takbir, terutama untuk turun lah ataupun takbir, baginda akan angkat ni, kecuali takbir bangun daripada sujud, kecuali bangun tasyahud ada. Dia angkat tangan. Ya, ada pun yang lain Nabi angkat tangan dalam sujud dan rukuk tak ada. Dan rukuk dalam sujud tak ada. Rukuk bangun dari berdiri turun rukuk ada, bangun rukuk ada. Sujud tidak ada. Sujud tidak ada takbir. Tak ada angkat tangan. Tidak ada angkat tangan. Okey. Okey, thumma yaqra'u ba'da al-isti'adzati jahran bi ghairi khilaf. Kemudian orang tersebut mereka yang baik solat sunat hari raya ni akan membaca sesudah isti'adzah dengan nyaring. Jahran dengan nyaring tanpa sebarang khilaf. Semua sepakat. Memang solat sunat hari raya bacaan dia adalah nyaring, semua orang dengar, bukan solat secara sir ataupun bacaan perlahan, kan? Baca secara nyaring. Wa yaqra'ul Fatihata, dan dia akan baca Fatihah wa fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat pertama dengan sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati bil ghasyiyati, dan pada surah kedua dengan suratul ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. 2 surah tersebut ni biasa dibuatlah di Malaysia pasal pendek sikit. Okey, ya pasal kalau tidak kan nanti qaf surah panjang. Dengan surah Qamar, awak tak nak nanti kan. Orang Melayu kita kan bagi panjang sikit mulalah. Dia ke imam tu. Tak tahu batal solat. Dia bagi syarat dengan suara batal. Okey, kenapa? Dia kata kerana kata-kata Samurah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidaini sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata Samurah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah SAW dahulu, baginda SAW dahulu membaca pada 2 hari raya dengan sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah, surah al-ghasyiyah. 2 surah tu Nabi baca. Rakaat pertama surah al-a'la, rakaat kedua surah al-ghasyiyah. Ini daripada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Okey. Kemudian dikata wasaha anhu, dan telah sahih daripada baginda SAW, ini sahih Muslim, annahu kana yaqra'u fil ula, baginda dahulu membaca pada rakaat pertama bi qaf wal Qur'anil Majid, surah Qaf wal Qur'anil Majid, dan wa fi thaniyati pada rakaat kedua bi iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Ini cara dahulu, kadang-kadang nama surah tidak disebut nama, tapi disebut dengan ayat pertama surah itu berkenaan. Ini cara kadang-kadang Nabi SAW sendiri atau para sahabat menyebut nama surah bukan dengan nama surah, tapi dengan ayat pertama surah. Okay, ini contoh dia. Jadi dia 2, itu surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar. Maka dia kata fayura'il ityanu bihadha marratan wa hadha marratan amalan bi sunnati. Maka seorang tu patut menjaga untuk datangkan ini sekali-sekala dan ini sekali-sekala. Sekali-sekala buatlah surah sabbihisma rabbikal a'la dengan surah hal ataka hadithul ghasyiyah. Okey. Kali-kala pula buatlah juga surah Qaf dan juga surah Al-Qamar. Sepatutnya lah amalan bi sunnati, untuk beramal sunnah. Ma'amurati zurufil musallin, namun dengan menjaga
keadaan orang-orang yang solat. Tengok di belakang dia yang solat tu siapa. Kalau semua syabab pemuda, dia buat surah panjang. Kalau dia kata tengok belakang-belakang pakcik kan, nampak datang bawa kursi pun terhirit-hirit kan, terhege, tak payah. Ambil surah pendek. Pendek dia itulah sekurang-kurangnya. Okey, fa ya'khudhuhum bil arfaqi, maka dia patut ambil mereka, layan mereka dengan yang paling ringan. Mana paling ringan itu kita buat dengan jemaah. Dan solat-solat macam ni perhatikan. Dan solat qiyam dan sebagainya, kadang-kadang bukan imam tak kesian dekat makmum. Memang solat qiyam ni dia solat yang orang tu patut berdiri lama. Cuma kita dah terbiasa kena buat pendek-pendek, buat panjang-panjang nanti makmum lari. Ya betul lah kan, nak solat qiyam. Solat ni sebenarnya makmum yang rasa tak larat boleh je duduk. Sebenarnya boleh follow dengan duduk, tak salah pun. Tapi yang pelik dalam masyarakat kita ni terus jadi macam terus imam tak boleh buat baca panjang. Kadang dia buat ambil pelajar balik hafal Quran. Budak-budak macam ni kadang fresh, hafalan dia masih baru kan. Dia orang seronok nak baca panjang. Tapi dia bantai baca satu juzuk untuk satu solat kan. Terus jemaah tak payah datanglah besok nak. Tahu. Kesian jugalah. Tapi macam kes kalau macam dekat pesantren kat Indonesia tu kan. Tu tempat dia praktikkan untuk baca. Sebenarnya boleh je kalau orang tak nak buat satu malam satu juzuk tu, tak susah pun. Cuma kalau dia bacakan lancar lah. Baca lancar dan juga dia kalau dia hafal lagi cepat. Dia tak rasa pun hafal bacaan dia tu lama. Walaupun kalau dia cerita kat orang, satu juzuk buat. Kadang ulang-ulang Al-Baqarah je pun boleh je. Tapi lah benda ni bukan masyarakat kita payah sikit. Soalan kulihal memang imam kena tengok keadaan makmum. Berlembut-lembut dengan makmum, terutama solat-solat yang fardu. Solat yang mereka mesti datang hadir, maka imam kena perhatikan benda berkenaan. Okey. Al-Masad satu persoalan yang ke-6, maudi'ul khutbati, kedudukan khutbah, kat mana duduk khutbah tersebut. Dia kata maudi'ul khutbati fi salatil aidi ba'da salah. Tempat duduknya, kedudukan khutbah dalam solat hari raya adalah sesudah solat. Liqauli bin Umar radhiyallahu anhuma, kena kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi, dahulu Nabi SAW, wa Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru dan Umar, yusalluna al-aida qabla al-khutbati, mereka solat hari raya, 2 hari raya sebelum khutbah. Solat dulu baru khutbah. Memang kalau orang tu tak nak dengar, Nabi suruh balik. Tak apa, siapa nak balik-balik. Nabi izinkan. Ada kepentingan lah, kalau balik rumah tengok sarkas tak payahlah. Kenapa nak balik awal? Nak makan kuih. Lapar kuih. Tak payah. Tapi kalau dia kata kita ada keperluan, contoh macam nak balik kampung sebenarnya kan, boleh balik terus. Nak tunggu khutbah imam, tak balik kampung lawak, semua jam, balik siap awal, tak ada masalah. Tidak wajib dengar khutbah. Dia bukan yang buat bising pula, lepak belakang masjid, simbang kat situ. Kenapa simbang bang? Tak wajib dengar. Tu kena terajang. Baik. Itu terajang bijak. Ada pula. Dia maksud dia sebenarnya adalah dia ada urusan, pergilah. Macam Nabi izinkan untuk orang-orang yang datang dari jauh. Kan Nabi kata balik, siapa nak balik? Nabi benarkan orang balik. Sebab orang nak kena balik jauh. Diorang kena bergerak sebelum subuh untuk sampai ke Masjid Nabawi atau ke tempat musalla yang Nabi solat. Jauh. Jadi sampai situ nanti nak balik jauh lagi. So kalau anda kata mereka balik awal, sempat lagi matahari tak panas. Nabi tengok benda ni semua. Tak ada mereka dikenakan oleh Nabi SAW macam kita buat lah. Pandai tahan iman, jaga iman, jangan sibuk ni, lawan nafsu. Kita suruh macam tu, tak ada. Baik. Kemudian Al-Masad Sabi'ah tu persoalan yang ke-7. Ini sebab kita kata kalau solat raya pada hari lain pun tak masalah. Kalau orang tak sempat hari pertama, dia boleh qada. Okey. Qadaul aid, qada bagi solat aid. Okey. La yusannu liman fatathu salatul aid qada'uha. Jadi kata tak disunatkan untuk siapa yang terlepas solat aid untuk menggantikannya. Li adami wurudi dalilu an-nabi bidzalika. Okey. Kerana tak datangnya dalil daripada Nabi SAW untuk itu. Yang ada kisah dia adalah orang-orang tu datang ingat apa dah terlepas Nabi suruh solat esok hari. Itu ada tapi tak kuat. Cuma itu je yang dalil datang. So basically kalau dia kata orang tu solat hari raya pada hari kedua, ketiga kan, dengan arahan pemerintah, solat kan pemerintah lah. Katakan hari pertama tu banjir, tak sempat semua datang kan. Hari kedua surut dan keluar hari kedua lah. Tak ada masalah lah, ikut pada arahan pemerintah. Okay, kenapa? Li'annaha salatu zata ijtima'in muayyan.
Kerana ia solat yang memiliki perhimpunan yang tertentu. Fala tusyra'u illa ala hadzal wajhi, maka tak disyariatkan kecuali bentuk itu. Kena ada perhimpunan ramai. Bukan datang 3-4 orang solat sendiri. Okey, faham dah? Baik. Al-mas'alatu as-saminatu, persoalan yang ke-8. Sunanuha. Okey, sunat-sunat bagi bagi hari raya Okey, bagi solat sunat hari raya. Dia kata yusannu tu adda salatul aidi fi makanin barizin wasi'in. Disunatkan untuk penunaian solat Aid pada tempat yang terbuka, yang luas. Kharijil baladi, luar daripada perkampungan atau pekan. Luar pekan. Mana berkumpul tempat tu. Kalau dalam bandar kan tak boleh, bangunan ada, pergi tempat. Kalau macam kita ada tanah lapang. Yang sepatutnya syiar tu dah dimulai dibuat di padang Dataran Merdeka, padang Dataran Merdeka tu lah kan. Patut lama dah buat. Saya macam tahu ni saya dekat mana tak, dekat UK kot. Ada stadium kelab bola, dia ajak orang untuk solat hari raya dekat padang bola diorang. Jemput ramai-ramai, parking disediakan, ada kita bagi semua sekali lah yang cerita dia. Kalau senapang boleh je, tak pakai, tak tahu ada orang bayar ke, Allah Alam. Tapi yang pentingnya tempat yang lapang dan luas tu yang patutnya dibuat. Bukannya tempat-tempat yang tersorok sebagainya lah. Biasa pasal kita nak zahirkan syiar Islam. Kita kat Malaysia patut lama dah buat. Dia orang tahu mana negara ni raja kita Muslim, kan, raja kita Islam, pemerintah kita Islam, kan, semua sekali Islam. So siapa-siapa tinggal di Malaysia, awak berada di bawah masyarakat Islam. Ini kadang tak dibuat macam tu, yang dah lama hilang kan. Orang Islam pun takut nak zahirkan syiar Islam, masalah juga. Malu, sama Muslim pun malu. Boleh ke solat ni? Tak tahulah boleh ke solat. Nak solat pun takut. Nak azan pun takut. Saya ingat sekali kot Pantai Remis kot. Yang belah Kelang benda tu. Pantai Remis yang ada kita orang pergi. Tak ada tempat mandi pun. Orang tengok matahari terbenam. Betul ada apa? Tak ada benda kan? Benda memang aku tak faham. Sampai sekarang aku tak faham. Kalau ada pantai tak boleh berenang, kenapa pergi? Okey, tapi tak apalah. Sekali tu pergi. PKP buka sikit, aku orang pun sibuk nak pergi. Pergilah. Dengan bangganya saya buat lawak. Lawak dia adalah saya masukkan barang dan bonet, saya letak kunci, saya tutup bonet. Lepas tu kunci rumah pun dalam kereta. Pecahkan kereta, B panggil orang buka. Kita browse Google, jumpa ada tukang buka kunci kereta. Kita mesej dia datang, kena bayar sikit lah. Sementara tunggu, masuk maghrib. Saya duduk kat pantai tu, matahari terbenam, saya pun azan. Walaupun saya tak suruh solat situ pun. Dah turun kan, matahari turun, saya pun dah Muslim semua ni kot. Muka yang ada, Muslim ke kafir pun. Saya duduk azan pun saya pegang anak saya. Saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang jeling kat saya. Semua tengok macam saya tengok buat salah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya azan. Ada kebakaran lah bendanya. Tak masalah, semua faham kot. Maghrib kot, matahari terbenam, kau terlepas situ kenapa? Kalau kat situ bentang kan, sejadah solat boleh solat tepi tu. Kau nak solat. Saya boleh solat situ, tapi yang tukang kunci tu datang lepas tu. Tak solat lah saya. Saya solat, kita keluar kawasan, kita solat. Dia punya cerita kelakar. Dia kita azan pun orang jeling. Ya, apa benda hati dia orang, Allah Alam lah. Dia kata baik ke, dia kata jahat lantak kan lah kan. Bukan nak pukul kita pukul balik. Beli apa kan? Ada lah kan. Azan lah dijenjeling gitu. Tapi kelakar juga lah. Malaysia ni pelik tau. Benda yang sunnah tu macam raya kan, hari Arafah. Hari Arafah, kita pergi ke pasar raya. Pergi pasar raya, isteri masuk dalam, saya tunggu kat luar. Dekat kawasan ruang luar tu kan, ni zaman bukan PKP. Terus sementara tu saya duduk situ, duduk tepi tu kan, saya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Orang lintas macam saya macam gupal kan. Benda syiar agama di dalam negara Islam, orang Islam sendiri tak faham. Sedorang dengar lagu dan dengar lagu raya, kita duduk takbir. Hari Arafah kan kita boleh takbir start subuh tu. Start subuh tu dah boleh takbir. Takbir raya tu mulai pada subuh hari Arafah. Kegelincir matahari. Pagi tu dah, subuh tu dah start. So kita pergi pasar raya sebagainya kan. Pukul 3 petang sebagainya. Confirm dah lah. Waktu Arafah tu kenapa tak boleh takbir pula?
Pelik betul kan? Macam kita kacau cucuk perut dia. Tahu lah. Pelik. Okey, ala kuliah ni kita. Patutnya kita Muslim, bangganya Islam kita. Syiar-syiar macam ni kan, kena buang ni. Kita syiar kita, la ilaha illallah. Pelik betul gitu ha. Gitu ha. Masalah anak kecil saya pun siapa ajar anda. Itu. Saya kata dengan dia tu bukan love. Bontot terbalik. Hat bukan hat, saya terbalik kan. Nampak bontot terbalik. Apa benda ngarut tu? Itu kan bontot terbalik. Tak faham betul. Tak ada identiti orang Islam kita ni. Pelik. Awak untuk hari membesarkan Allah Ta'ala. Wa takbirullah ala ma hadakum. Peliknya takbir tu tak ni pula. Kena pula hari-hari kan, hari-hari tasyrik. Hari takbir, hari-hari takbir. Pelik tu. Jeling kita pula kan. Mula saya tengok apa saya boleh apa kan. Cuit lah tengok. Tengok apa jadi. Baik. Jadi okey, dia kata apa yang yajtamil fihi muslimun, yang berhimpun orang Islam padanya li izhari hadhihi syairati, untuk menzahirkan akan syiar ini. Fa idza sulliyat fil masjidi li udhrin fala ba'sa bihi. Bila disolatkan dalam masjid maka kerana keuzuran maka tiada kesalahan dengannya. Kedua, yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khir salatil fitri. Disunatkan untuk dikedepankan, diawalkan solat adha dan juga dilewatkan solat Aidil Fitri. Kama taqaddama bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha. Sebagaimana telah berlalu penjelasan itu ketika perbincangan mengenai waktunya, okay, terhadap waktunya. Ketiga, di antara sunnah pada keluar hari solat raya ni adalah wa ayyakula qabla al-khuruj li salatil fitri tamarat. Bahawa hendaklah orang tu makan sebelum keluar kepada solat Aidil Fitri beberapa biji tamar. Orang kita tak, kadang kalau macam apa bapak saya rahimahullah, siap ada ketupat rendang sekali dia makan dulu sebelum keluar. Dia memang kena makan dulu. Mana tunjukkan kita tak puasa. Okay? Tak puasa. Kita puasa dia tu, anda tunjukkan. Pagi tu kita makan. Wa alla dan sementara pula wa alla yat'uma yauman nahri, dan janganlah dia makan pada hari penyembelihan, hari yaumun nahr. Itu hari penyembelihan kurban, hatta yusalliya, sehinggalah dia solat. Sampai solat jangan makan apa-apa. Tapi kalau Aidil Fitr solat, makan dulu sebelum solat. Okey, yang mana Aidil Adha atau solat nahri, dia jangan makan apa-apa sampailah solat. Nanti balik, nanti dah sembelih binatang korban baru boleh buat. Tapi zaman sekarang tak boleh. Kita buat korban pun kena sedia nasi lemak. Orang datang kan, bihun goreng, kena siap makanan. Nanti kan orang datang lapar. Ala kulli hal, itu yang sunnahnya ada. Boleh tahan kejap. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam, fakana la yakhruj min yaumal fitri, kerana baginda dahulu, maka baginda dahulu tidak keluar pada hari fitr hatta yuftira, sehingga baginda berbuka atau bersarapan ala tamaratin, di atas biji tamar, yakuluhun nawitra, baginda akan makan dalam bilangan yang ganjil, 3 ke 5 ke, okey. Wala yat'uma, dan janganlah makan, baginda tidak wala yat'uma, dan baginda tak makan yauman nahri hatta yusalliya, sampai baginda solat, baginda tak makan. Okey. Keempat, wa yusannu tabkiri wa yusannu tabkiru fil khuruji li salatil aidi, disunatkan untuk bersegera atau awal pagi dalam keluar untuk solat Aid. Ba'da solati subhi masyian, selepas solat subuh dan keadaan berjalan kalau boleh. Kalau tempat kita nak pergi tu dekat, apa solat apa masjid kita tu apa elok, apa tak ada masalah bahaya macam highway ke, nak lintas highway baru sampai dekat masjid, tu masalah lah. Kita kalau tempat tu dekat dan boleh kita jalan kaki, dia kata lian tabakan min dunul imam, supaya kenapa kena keluar awal, untuk dia berupaya sempat duduk dekat dengan imam. Okey. Wa tahsulu lahu fadilatu intizaris solah, dan dapat dihasilkan untuk diri dia kelebihan menanti solat. Kalau orang menanti solat seperti dalam solat dah pahala dia. So kalau hatta solat sunat Aidil Fitri pun dia datang awal pun dapat sama. Tapi bukan untuk datang supaya apa? Dapat jadi tekong takbir. Di depan sekali kan tekong takbir. Dengar tu. Tu suami saya lah tu. Allahu akbar, Allah syirikalah. Baik, keempat. Dia kata wa yusannu ayatajammalal muslimu, dan disunatkan untuk bercantik seorang muslim tu. Muslim yang cantik lah, macam mana? Muslimah masalah sikit.
Okey, Muslim dia bercantik-cantik, dia kata wayak tasilu dan dia mandi. Wa yalbasu ahsana thiyabi dan dia pakai elok-elok pakaian. Wa tatayyabu dan juga dia berminyak berwangi-wangian. Bila sebut wangi-wangian ni untuk wanita tak boleh. Kan wanita wangian dia di rumah. Adapun keluar di khayat ramai dia tak boleh berwangi-wangian untuk menarik perhatian orang lagi masalah. Tak boleh tak dibenarkan. So itu sebab saya kata Muslim je kan. Muslim ni dia lelaki ni kadang pergi pakai t-shirt pergi masjid solat hari raya. Kan kadang ada separuh terpakai. Pakai pelikat biasa, pakai baju Melayu pun butang tak ada. Kenapa? Kan? Ada masalah apa? Nak kata mati bini tak baru kahwin. Pelik betul. Kenapa macam ni? Kan pakailah elok sikit. Ya ada orang kata ini saya punya cara. Jangan fikir cara awak. Kita ada cara Nabi. Yang perangai dengan cara ini saya. Take it or leave it kan. Ambil atau nak atau tak nak, terima seadanya. Geram betul kan. Kan kata pun tak elok kan, orang kata saya suka marah orang kan. Tapi seriously, pakailah elok-elok kan. Allah kata ya ayyuhallazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei orang beriman, bawa perhiasan kamu pada setiap masjid, pakai elok, pakai tutup aurat, pakai elok. Nabi nak tegur, kita bincang tu kan Jumaat. Nabi tengok orang tu datang baju kerja. Kenapa tak boleh korang kamu? Nabi kata beli baju, satu lagi baju untuk dia solat kan. Kenapa tak boleh macam tu? So untuk hari raya tadi itu dibuat dengan pakaian terbaik. Nabi pakai macam tu, kita buat macam tu juga. Okey. Keenam, walisanu ayyaktuba fi salatil aidi bi khutbatin jami'atin syamilatin jami' umuriddin. Dan disunatkan untuk dia berkhutbah, dia itu kalau imam lah pada solat Aid dengan khutbah yang menghimpunkan dan menyeluruh terhadap urusan-urusan agama. Kesemua urusan-urusan agama. Tak kira sebutlah apa benda, bukan kebajikan ke, masalah kasih sayang kekeluargaan ke, tak kira benda yang umum. Wa husum ala zakatil fitr, dan digesa mereka untuk zakatul fitr. Tapi lah benda dah lepas dah. Kalau lepas khutbah tu masa dah habis. Okey. Wa bayyana lahum ma yukhrijun, dan dia terangkan untuk mereka apa mereka keluarkan. Kalau lepas raya, solat raya buat apa kan? Salah dia tak kena, tapi faham tak? Jumaat kot hari ni. Kalau hari tersebut nak terangkan buat apa? Kalau hari Ailadha terangkan berkenaan dengan masalah korban. Ya betul. Supaya orang yang mungkin tak ada korban lagi boleh beli esok lusa. Adapun pada hari Aidilfitr, siapa tak bayar zakat lepas solat baru nak bayar, tak terima sebagai zakat, sedekah saja. Kena faham balik. Wa yuraqibuhum fi udhiyati, ni betul. Dan dia galakkan mereka untuk berkorban. Okey, menyembelih korban. Wa yubayyinu lahum ahkamuha, diterang pada mereka hukum-hukumnya. Okey, dia kata wa takun nisa fiha nasibun, dan mesti ada untuk wanita pada ucapan ni satu habuan daripadanya khutbah tadi. Li'annahunna fi hajatin lidzalika, kerana mereka juga dalam keperluan kepada bimbingan kepada itu. Waqtidaan, dan juga kenapa kita buat macam tu, untuk lepas perempuan ada satu ucapan khas untuk wanita pula, kerana mengikut terhadap Nabi SAW. Faqad atan nisa'a ba'da faraghihi minas salati wal khutbati, baginda akan datang lepas selesai baginda daripada solat dan khutbah. Fawa'azahunna wa dzakkarahunna, baginda akan jumpa wanita-wanita, baginda ingatkan mereka, baginda akan bimbing mereka dan ingatkan mereka. Wa takunu ba'da salati kama sabaq, dan dia terjadi selepas solat macam kita terangkan telah lalu. Okey. Yang ke 7. Wa yusannu kasratu dzikri wa takbiri wa tahlili li qaulihi ta'ala, dan disunatkan untuk banyakkan berzikir, bertakbir dan bertahlil, itu menyebut la ilaha illallah. Okey, bertakbir Allahu akbar. Kerana firman Allah Taala surah Al-Baqarah 185, Allah katakan walitukmilul iddata, supaya kamu sempurnakan akan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian membesarkan Allah di atas apa diberi hidayah pada kamu. Okay? Surah Al-Baqarah 185. Wa yajharu bihi rijalu fil buyuti wal masajid wal aswaq, dan hendaklah menyaringkan dengannya, dengan takbir ni, lelaki-lelaki di rumah-rumah, di masjid-masjid dan juga di pasar-pasar. Kalau kita buat kat pasar pun jeling kita. Okay. Kalau hari raya, dia punya takbir tadi start daripada malam raya, Aidilfitri, malam raya sampai imam naik mimbar. Habis, stop. Tak ada dah lepas tu. Tapi kalau Aidil Adha, ya, start daripada pagi Arafah sampailah petang Asar hari yang ke-13. Panjang masa dia. Okey. Wa yusiru bihin nisa, dan wanita pula perlahankan. Jangan jerit pula.
hype kan. Allahu Akbar kan. Tak boleh. Perempuan tak boleh buat yang tu. Lelaki ya nyaringkan suara, perempuan tidak. Okey, apa kau bincang apa? Ha? Doli? Doli? Lori tak ada, tu kan. Bukan ajaran Islam. Dia pakai suara je yang ganggu orang sebagainya. Tak perlu jalan itu. Memang orang kita suka. Orang Melayu kita ni kadang benda tu baik apa salahnya. Tak ada. Ulang balik dia kan macam cara dia. Dia kan Islam kan baik apa salahnya. Islam adalah sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW. Apa Nabi buat kita buat. Apa ikut logik akal kita bagus belum tentu baik dalam syarak. Okey. Memang benda-benda tadi kita buat lah sekali anak-anak kita ingat itu adalah ajaran Nabi SAW. Jadi anak-anak kita buat sibuk beli lori lagi besar, kontainer tu dia beli. Kan. Lepas tu dia dah buat macam tu tak cukup, pakai speaker, panggil drum pula. Kan. Seorang gitar. Lepas tu kan drum. Betul lah sekali kan jadi macam baru ni ada gambar. Video apa tentang apa sekolah tahfiz jadi sekolah muzik. Semua alat muzik ada. Bagus. Macam mana kan? Pasal benda ni bid'ah ni asal dia sejengkal je. Tapi jadi hasta, jadi berbatu-batu lepas tu. Bila tak dihentikan. Berhenti. Jangan main manja. Ia panjang-panjangkan. Ke-8. Okey, di antara sunnah hari raya adalah mukhalafatut tariqi. Kita berlainan jalan. Fa yadhhabu ila al-aidi min tariqin. Maka dia pergi pada hari raya tadi dia daripada satu jalan, wa yarji'u min tariqin akhar. Dan dia balik daripada jalan lain. Kenapa? Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, kerana hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul aidin khalafat tariq. Bila baginda dahulu ketika hari raya, baginda akan berlainan jalan, itu pergi dan balik. Okey, waqila dan dikatakan apa? Fi hikmati min zalika, pada hikmah kenapa buat jalan macam tu? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Liyashhada lahu tariqani jami'an, supaya menyaksikan untuk dia dua-dua jalan tadi. Jalan pergi jalan balik, dua-dua jalan yang akan menjadi saksi hari kiamat nanti. Waqila di izhari syar'i ratil islami fihima, untuk dia zahirkan apa syiar Islam pada dua-dua jalan tadi. Mana jalan ni orang nampak dia, jalan ni orang nampak dia. Waqila ghairi dzalika, antara yang lain disebut adalah untuk kita tengok pada jalan tadi ada tak orang kesusahan untuk kita tolong. Kalau kita nampak ada orang susah, pasal di antara kebaikan pada hari raya adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Lepas tu tuan-tuan bagi makan makanan zakatul fitr tadi untuk diagih pada orang-orang yang pada hari tersebut mereka tak cukup makan, macam korban jugalah. Jadi kita boleh pada hari berkenaan mereka merasa makan mewah sikit daripada waktu biasa sebenarnya. So kalau kita jalan sini, mungkin kita akan nampak dalam perjalanan tadi orang yang kesusahan. Pada zaman dahulu memang tepi jalan lah orang tunggu. Yang saya tengok kat Yaman pun orang yang minta sedekah tunggu tepi jalan dekat tepi rumah orang kaya. Tunggu pasal orang kaya nanti lepas makan, kalau ada lebih dia akan bagi pada orang miskin di luar rumah. Itu contoh-contoh yang kita nak fahamkan bila keluar, mungkin itu fadilat dia, wallahu alam. Tapi Nabi buat macam tu. Okey. Wala ba'sa, dan tak mengapa. Bitahniatin nasi, untuk seorang tu ucap tahniah orang ramai, ba'duhum ba'dha yaumal aidi, sebagian mereka pada sebagian lain pada hari raya. Bi an yaqul li ghairihi taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah Ta'ala terima daripada kami dan daripada kalian amalan-amalan baik. Memang betul lah pasal dia berpadanan dengan tamatnya buat amal 10 awal Zulhijjah kan, dan juga kita akhir 10 ada akhir Ramadan. Habis Ramadan kita ucap benda yang sama lah. Ini benda yang patut kita jadikan sebagai syiar pada hari tersebut. Bukan selamat raya mak hati batin, selamat raya bukan kosong-kosong kan. Bukan, yang patut diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kan? Orang kita tak ada tanpa doa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, ini sebenarnya ucapan para sahabat ketika mereka berjumpa satu sama lain pada hari raya. Mereka saling mendoakan, moga-moga kalau kita jumpa orang jumpa kita, orang doakan kita doakan orang, adalah orang yang mulut dia masin atau mulut dia makbul di sisi Allah Taala doa dia. Dia doakan kita, maka mungkin amal kita tersangkut kerana dosa yang kita buat. Dengan doa dia, mungkin akan dilepaskan. Sebab tu pada hari raya, hari patut orang tu saling jumpa orang, bukannya jumpa kubur. Ni kena jaga-jaga sikit. Bukan daripada adab. Bahkan memang hari raya adalah hari membesarkan Allah Ta'ala. Bukan hari menangis ingat mak bapak. Sering berlaku dalam masyarakat kita ni, suka pergi kubur. Pergi kubur, kenapa? Kubur mak. Kenapa?
Kan? Balik pada asal doa awak untuk keampunan dia tu yang bermanfaat. Bukan majlis tahlil, bukan majlis yasin, bukan majlis sekian. Jadi awak doakan dia banyak keampunan, dia akan diangkat darjat si Allah Ta'ala. So nak gimana? Dikubur. Kenapa teringat? Hari raya adalah hari makan, hari minum, hari mengasihi Allah. Bukan hari makan, hari minum, hari teringat mak bapak. Ni kena jaga-jaga sikit. Banyak orang kadang salah faham bab ni. Fakar yaf'aluhu, dia kata, maka ia dahulu dilakukan ia ashabun Nabi SAW, oleh para sahabat Nabi SAW. Ma'izharil basyashati wal farahi fi wajhi mayalqahu, berserta dengan menunjukkan kegembiraan dan juga keriangan pada wajah dia, kemanisan pada wajah, keriangan pada wajah sesiapa yang dia bertemu dengannya. Kan jumpa orang nangis kan, orang nak salam kan, nak ucap tahniah kerana berjaya habiskan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, nak doakan kita jejeh air mata. Kenapa? Ni kena jaga sikit. Bukan daripada amalan sunnah. Pagi raya sibuk pergi kubur, bukan ajaran Islam, bahkan dia adalah ajaran ahli kubur, atau kuburiun. Suka pergi kubur. Saya ingat macam cakap India pagi raya tu buat raihan dan lagu kan, Allahu Allahu kan, itu lagu pagi raya dinyanyikan geng Berelwi kan, di kubur-kubur. Dia bernasyid kan, nasyid Allahu 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 dekat kubur. Tapi benda tu patutnya tidak ditinggalkan lama. Kita alhamdulillah umat Islam kita dah tinggalkan, tapi ada kumpulan yang try bawa balik ke Malaysia. Ajaran bukan kita dengan kubur. Maka Habib Noh salatullah wa salamullah ya sadah Rahman ya syakum, dia berdoa-doa macam tu. Ini semua ni ada bukan ajaran Islam. Okey, baik. Wallahilham, kita habis alhamdulillah tentang tajuk hari raya. Baik. Ada soalan? Terenduk raya, ulang balik, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang beriman pada hari raya ni adalah digalakkan. Banyakkan bersedekah, banyakkan memberi, saling memberikan, makan, minum dan apa saja, tak ada masalah kat situ. Cuma jadi wajib tidak. Kegembiraan tadi ikut cara awak lah. Kalau awak boleh jadi jadi macam apa maharaja lawak pada hari tersebut, terpulang. Orang tengok awak yang happy, tak ada lah, tak ada masalah lah. Kadang-kadang ada orang tu kita tak dapat duit daripada dia pun kita happy kan. Okay, ada soalan lain? Dia sebaiknya dibayar di tempat mana dia bekerja lah. Sebab benda tu balik pada orang miskin di tempat dia berada cik makan. Orang tersebut di situ yang hidup dia berlaku tempat berkenaan, maka di situ tempat patut dia bayar akan zakat tadi. Kalau lebih pada tempat berkenaan baru dialihkan ke tempat lain. Okey? Bukan ke situ asas dia. Yep. Tapi rumah ke rumah, ziarah rumah ke rumah tak apa, tak takbir pun tak apa. Malam raya bukan sunnah lah. Malam raya tu kan sunnahnya tu. Dia bukan sunnah. Tak, cerita macam ni, balik pada asal. Setakat tradisi amalan, kalau orang tu kata ini adat Melayu bukannya ajaran Islam, saya setujulah. Kalau dia kata nak kata ini ajaran Nabi, dia masalah lah. Kalau dia kata ini ajaran atuk nenek saya, tak ada kaitan dengan Nabi, saya suka buat. Buat. Bukan ajaran Nabi, you want to do it, terpulang. Memang bid'ah lah. Bukan kadang-kadang menyusahkan orang pun dia juga. Kelang kabut nak sekian-sekian. Besok boleh je datang besok. Malam tu juga nak pergi round. Kenapa? Sampai pukul 1 kan tak balik lagi. Saya dulu buat juga ikut bapak saya kan Pak Imam. Saya buat benda tu pergi. Kadang bila bapak saya tak ada, saya pula ganti. Dia tekong. hafal takbir raya kan. Takbir raya pula yang sunnahnya kan. Yang ada lafaz-lafaz dia tak ada sampai peringkat yang macam kita ada tekong kena ada bentuk macam tu, tak ada. Dia kita takbir bersama-sama lah. Tak ada macam saya baca awak diam tu saya tekong awak dengar. Tak ada. Yang kita sekarang style macam tu. Sedangkan takbir raya tadi beramai-ramai, berterusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allah. Ulang banyak kali. Kadang tengah-tengah tu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus macam tu je. Tak ada kena ada tekong, kena hafal. Kadang-kadang orang tak takbir sebab apa? Tak hafal chorus. Ini masalah lah. Okey? Okey, baik. Alhamdulillah.
kita habiskan kelas kita hari ni. Ada soalan lagi? Tak ada? Okay, tak ada, Alhamdulillah. Kita berhenti sini. Semoga, ya. Okay. Contoh? Okay. Betul. Dia kena ganti lah. Tetap kena ganti. Kalau dia pasal yang dekat Malaysia tu, dia jadikan kodok untuk itu lah. Dia kira kena kodok juga. Mana dia kena ganti, yes. Dia tak boleh berbuka. Dia tak boleh buka. Dia tu kan tak boleh buka. Dia boleh buka, halal berbuka, tapi wajib ganti. Pada hujung, yang dia masalah hujung Ramadan tadi. Tengah Ramadan dia tetap kena. Dia kena ikut. Okay? Maksud dia kalau dia kata dia puasa pada hari yang 31. Patutnya kalau dia puasa tu dia 31, jadi puasa hari tu. Maka dia cukup lah puasa dia. 30 hari. Sebab Allah kata walitukmilul iddata, untuk kamu sempurnakan bilangan, dan bulan dalam Islam adalah 30 atau 29. So either dia dapat salah satu, settle. Okay, baik. Jadi semoga Ta'ala terima daripada kita amal-amalan kita, dan malam 27 Ramadan, semoga Ta'ala berikan kita semua kekuatan untuk beribadat pada malam ni lagi. Jangan balik rumah tengok televisyen dan sebagainya, movie Netflix sebagainya, dan apa-apa sajalah kan. Patutnya kita banyakkan ibadat. Inilah hujung-hujung Ramadan inilah yang kadang-kadang orang rasa tak perlu dah buat apa-apa, tapi di sinilah mahal nilai yang sepatutnya berlaku. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.